Kelemahan sekarang yang saya nampak respect, disiplin. Tengok kita orang lama, saya perhatikan tu kebanyakan persiapan. Janji pukul 4.30, kita tidak akan lebih daripada 4.30. Assalamualaikum semua, selamat datang ke podcast Diari Ayah. Jika anda sedang mendengar di Spotify, menonton di YouTube dan juga Facebook, hari ini saya diiringi seorang legenda. Okey, ini legenda dalam industri komedi. Okey, dan beliau sudah berkecimpung dalam arena ini selama lebih 3 dekad. Saya sudah bekerjasama dengan Abang Hussein Sakban ini dalam satu projek. Kita akan bincang lagi, dan saya macam suka sangat kerana beliau sudi ditemu bual dalam podcast Diari Ayah ni. Selamat datang bang. Sama-sama. Selamat datang ke studio kita. Kita boleh tanya dengan penonton kita berjumpa dari hitam hingga ke putih. Diorang kalau tak tahu apa hitam putih, tengok dekat atas ni. Kita orang pertama berjumpa lagi muda, lagi rambut hitam sekarang. Ini bukan colour, ini betul ya. Color rambut bang, saya color rambut bang. Sama-sama. Umur saya 30 tahun, saya dah beruban. Abang macam mana? Saya 40 lebih. 40 lebih ya. Agaknya kita fikir banyak sangat. Betul. Betul kan? Sekarang abang apa khabar? Perkembangan abang sekarang hari Okey, badan bagus dah, tak kembang. Badan dah kecil. Saya tengok awak lose weight. Tentang saya bekerja tetap. Bila kita bekerja tetap, kita nak bergiat dalam seni terkawal. Terkawal. Maksud saya tidak boleh terima projek yang kalau berlakon yang berseries, yang memerlukan cuti yang banyak. Menulis kalau melibatkan cuti kerja sebagainya, saya tak boleh terima lah. Jadi setelah saya balik daripada Astro tu, sekarang ni penglibatan saya dalam seni agak terkawal lah. Okey. Itu yang mungkin ramai yang ingin tahu. Bagaimana Abang Hussein Sakban dilamar oleh Datuk Khairul Anwar Salim? Wah. Ini cerita pun ada orang tanya tapi mungkin tak lengkap lah. Tapi hari ni saya boleh Sila kasih lengkapkan bang. Saya dengan Khairul ni, kita kawan lama kan. Saya banyak buat projek yang dia dekat masjid. Ada satu saya boleh tunjukkan contohnya. Saya buat projek DVD dengan dia, dengan Han Isaac. Saya menulis skrip untuk DVD tu di Malaysia. Itu sebelum belum kerja. Okey. Saya banyak buat projek-projek di Malaysia, buat skrip tanpa pengetahuan orang Singapura. Dan salah satu siri saya, nama cerita tu Ada-Ada Saja, kita memenangi anugerah Sri Angkasa. Wow, okey. Itu saya terlibat dalam penulisan cerita tu. Jadi Kai waktu tu offer saya, "Kak bro, lu datang KL bro, lu pinang dah besar bro, orang-orang KL dah kenal lu datang." Saya tak teringat lah. Lu datang sebulan 2 kali cukup. Gua nak kenalkan lu dengan besar-besar nama dekat Malaysia. Tak teringat ni. Saya tak teringat. Saya rasa apa yang ada kat Singapura dah bahagia. Jadi bila dia nak buat Warna punya channel, komedi, dia kejar. Bila saya buat rombongan pergi KL selalu kan. Dia sanggup kejar saya dekat hotel tau. Dekat lobby dia kejar saya, jumpa saya. Last kali dia jumpa saya, dia nak offer saya bekerja dengan so di channel Warna. Kebetulan pula anak saya pula nak belajar, memerlukan kereta. Anak saya biasa kan, nak naik bas tempat duduk tak cukup, nak naik MRT tempat duduk tak cukup. Jadi saya kata okey lah, saya cakap saya boleh bincang. Ada kawan saya saksi tau. Waktu saya bincang dengan dia pasal nak kerja ni, saya tanya itu, saya tanya, sampai dia cakap apa tau? Engkau ni kita sekata asyik dia dah marah tau. Dia marah. Rupanya saya atau di BP pangkat besar, nak jumpa pun susah. Dia kejar saya tak tahu dia. Kita kawan kan, saya tak tahu berapa besar dia punya pangkat. Dia dah nak mengamuk. Lalu cakap, okey macam mana aku punya hujung minggu, saya kan ada buat DJ lah. Okay, tak ada recording, hari Jumaat lu balik ya. Terus itu yang kontrak, kan? Saya dilamar, dikejar untuk masuk ke dalam Astro. Apa pos abang di Astro tu? Dia creative consultant komedi. Creative consultant. Jadi apa sebenarnya peranan you lah? Dia kita kalau berbual ni, bila ada dia punya bukti-bukti tu, lagi orang saya tengok bukti dia. Ini yang nombor 2. Saya padahal nak buat pas saya tu. Ini dia ada 2 kad. Ini kad yang kedua saya dapat. Membuktikan yang saya bertugas dia. So
Husin Sabban, Executive Creative Producer Astro Warna. Ini bukti, jangan main-main. Ada bukti dia. Betul lah. Ni ada nombor telefon bang, tak boleh tunjuk Tak apa. Nanti semua orang call Jadi sebagai konsultan ni memang abang juga mengambil peranan menulis skrip, mengkonsepkan rancangan-rancangan di sana ke, ataupun ada lebih daripada itu? Banyak ni. Pertama sekali waktu saya datang, of course saya ditugaskan untuk dia cakap saya, first kali saya masuk, dekat Indonesia tengah popular. Ini dalam tahun 2011 waktu saya menulis. Indonesia tengah popular rancangan Opera Banjawa. Opera Banjawa tu komedi dengan gamelan. Gamelan ni pergi dekat komedi meset. Jadi saya terfikir DK Barat. DK Barat lebih segar daripada gamelan. Pasal DK Barat dia punya awak-awak tu kita boleh gunakan diorang. Contoh kalau cerita Mak Rempit cerita pasal Mak Rempit, saya pakaikan diorang helmet semua dengan jaket. Cerita hantu, awak-awak pakaikan hantu. Jadi itu yang saya buat, dan di samping saya kena fikirkan projek yang komedi-komedi yang untuk Warna. Setiap orang hantar proposal ataupun pitching dia punya komedi, punya drama dan sebagainya, saya kena tengok kekuatan. Kalau tak kuat, termasuk Raja Lawak Mega. Masa saya baru bekerja tu, Raja Lawak dah pergi ke-6 tu. Tapi masa Raja Lawak Mega baru yang pertama, siri yang pertama. Saya terlibat menjaga setiap diorang nak buat persembahan, diorang kena bagi konten diorang kat saya. Tu Boboy, Jozan, saya cek diorang punya konten. Selain daripada cek konten dia, untuk pertama untuk kuatkan, kedua untuk tapisan. Dan kita juga satu grup akan masuk konten check, kita akan tengok persembahan diorang. Itu. Dan lain bila skrip dari luar datang, saya tengok. Saya banyak di belakang tabir. Saya faham peranan ni bang, kerana peranan ini selalu ada di stesen televisyen, di mana mereka menjaga seperti yang abang katakan, tapisan, censorship dan sebagainya kan. Tetapi saya juga tahu yang abang juga menyumbang kepada konsep-konsep rancangan yang sudah memenangi anugerah. Tadi abang katakan satu yang Karut Komedia. Berapa musim yang itu? Saya ingat saya terlibat sebagai penulis skrip untuk projek tu. Saya ingat lebih daripada 100 episod lah. Masya-Allah. Banyak. Dan itu memenangi berapa anugerah. Season daripada Karut Komedia X, Karut Komedia X apa tak tahulah. Sampai macam gitu punya. Dan banyak orang-orang yang daripada Karut Komedia. Saya boleh sebut nama satu yang menjadi besar, Jeb Sepah. Jeb Sepah setelah dia menang Raja Lawak Sepah. Lepas tu, lepas lawak, saya undang dia untuk terlibat dalam ini Karut Komedia. Dia terus nama dia sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah. Dia memang kuat lah, bagi saya memang kuat. Tapi Karut Komedia yang lagi bagi saya menguatkan dia lagi. Yang menjadi tanda tanya bang, bila abang membuat sumbangan, bukan saja dari segi skrip, kreatif, menjaga tapisan, rancangan dan sebagainya, kenapa abang kembali ke Singapura? Kira dah 5 tahun kan? Berapa tahun di sana? Hampir 5 tahun kan? Kenapa abang kembali? Wah, itu menjadi tanda tanya bang. Dia gini Tommy, saya pun terkejut bila saya dipanggil oleh OK Let's Go, teman kita juga. Diorang dapat berita saya tak puas hati lah, saya kena sabur lah, macam-macam berita tau. Ya ke? Bila yang dapat tu saya balik. Jadi apa cerita sebenarnya bang? Cerita sebenarnya gini, kontrak belum habis. Dan saya ada buat satu program nama Elak-Elak. Elak-Elak tu kita recording dekat Pinewood Studio tu dekat Johor. Elak-Elak tu komedi dakwah. Komedi dan dakwah. Dan kita ada undang ustaz-ustaz yang kuat untuk terlibat dalam projek tu. Pasal komedi dengan dakwah ni orang suka. Jadi tengah buat recording tu, dan diorang nak buat daripada sitcom tu atau stagecom tu, diorang nak buat series. Bang, lepas ni kita buat series bang. Saya kena sakit Ya ke? Sakit apa tu bang? Gallbladder saya batu. Saya tak tahu tau. Waktu tu, apa perut saya bisu ni.
Mula bisi-bisi hilang lah. Dekat sana ada klinik, ada dekat Astro punya. Saya pergi klinik, tak jalan ni. Saya drive, saya pergi private klinik sampai kapak muntah. Dia punya sakit. Saya nampak ada orang jalan, saya panggil lah. Dia orang tak datang ni. Akhirnya saya mabuk. Saya tak datang. Saya ingat tak tolong lah. Saya gagalkan diri sampai kat klinik. Saya cakap cepat-cepat kasi saya painkiller, jab lah. Saya bisa. Tak tahan Tahan ni. Dia pergi tangkap kau ni tak tahan. Tapi rupanya bila gallbladder ada batu, kita telah naik ludah pun sakit. Jangan cakap kita makan. Dia tak boleh ada benda untuk dia tapis lah kan. Jadi saya terus kat sini saya berkongsi arwah Arismail lah. Saya seminggu yang pertama saya datang ke Kuala Lumpur bekerja, dialah orang Singapura pertama yang datang cari saya. Okey. Dan kebetulan waktu saya sakit tu, dia ada dengan kawan saya nama Razak, Datuk Razak. Diorang datang. Habis diorang datang bawa saya pergi hospital. Saya private hospital lah. Bawa saya tak tahan. Jadi lagi satu Astro punya kawan pun datang. Keluarga jauh. Itu mesti fikir keluarga jauh. Kawan family jauh ni. Kuala Lumpur, Singapura. Sampai dekat hospital, dia gini, dia pergi bisu, tak dapat apa-apa perubahan. Besoknya pula holiday di Bali. Di Bali, doktor tak sampai-sampai. Jadi, itu je yang saya terfikir. Kalau saya terpejam mata dekat sana, waktu tu, saya umur dah gini buat apalah saya nak jauh daripada keluarga, kawan, gini-gini. Saya dah cukup apa yang ada ni kan. Jadi buat apalah saya nak ni. Anak saya pun sekolah pun dah habis. Saya terfikir tu lah. Saya terbayang sampai terbayang apa tu, jenazah saya bawa balik ni daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Terfikir tu ni. Pasal ni sakit tu macam kita rasa alamak ini macam berat ni rasanya. Jadi itulah saya kebetulan pun ini Tuhan lah. Jamia pula offer saya. Saya jumpa dengan Presiden Jamia nak buat projek untuk Jamia dengan Astro. Sekali saya cakap saya tertarik kalau untuk nak bekerjasama dengan Jamia. Dia pula offer saya. Dan jadi. Jadi bila dah jadi ni tapi dapat, kontrak belum habis bang. Betul, saya jumpa Kai lah. Saya tak bilang dah mi. Saya dah bikin surat nak berhenti. Jumpa dia Kai. Apa bro? Saya dengan dia kawan lah. Orang lain dengan dia ada orang. Kita kawan kan. Lu-gua semua. Kali. Kau main-main ke apa ni? Serius ke apa ni? Ini surat. Baik, tolong lah. Kau tahu kan, cara aku ke hospital pun kau datang apa? Tolong lah gini-gini. Alamak, dia pernah baca Jamia ni. Apa dia kata sebelum dia sign tu? Dia tak boleh buat apa-apa. Dia tahu ini yang membahagiakan saya. Apa dia nak saya dah tolong apa. Banyak yang saya dah buat lah untuk Astro. Boleh katakan saya kat terus terang saya tak nak membangga diri lah. Kalau saya jalan dekat Malaysia, kalau saya jumpa semua pelawak-pelawak yang besar nama Nabil, Jihan semua, sangat rapat dengan saya. Wow. Sangat-sangat rapat dengan saya. Sampai satu ketika saya tak boleh lupa, boleh tengok anugerah berita harian berlakon popular berita harian tahun 2013 kalau saya. Jeb menang pelakon komedi yang popular lagi ni. Dia sebut nama saya ni. Masya Allah. Wow. Sebut nama saya. Tapi saya gembira abang dah kembali ke Singapura kerana itu peluang kita untuk bekerjasama. Kerana apa saya rasa ramai mungkin belum tahu saya dan Abang Hussein sedang cuba menghasilkan sesuatu untuk platform kita ni. InsyaAllah akan datang ya bang. Saya cakap dengan Jimmy, itu tak secara langsung ni mungkin orang yang tengok rancangan ni baru dapat bau lah. Menjadi satu impian saya ni. Ya ke bang? Kenapa saya cakap jadi impian tau? Okay, saya boleh berkongsi dengan Jimmy beberapa perkara. Keramat Benisan 3. Oh itu lama tu bang. Yang sangat popular orang semua tu tahu. Saya dah bikin benda tu. Cerita tu saya dah bikin. Saya nak cari siapa yang boleh bekerja sama dengan saya tu. Alhamdulillah bila suami nak bekerja dengan saya, Tuhan pula berikan sokongan, benda tu meletup. Sampai kata orang, kita tak keluar modal ni.
Dan lepas tu termasuk juga malam pecah perut. Saya dah buat, saya jumpa orang ni tak nak, saya jumpa orang ni tak nak. Jadi bila saya ada bahan-bahan yang saya rasa saya suka, saya senang, saya jumpa dengan itu semua Tuhan punya kuasa tu. Bila kita berbincang, saya sekarang dah rasa macam ini impian aku . Yang aku nak ni, kita orang lama tu ni, kita masih nak berkarya. Okey, bila kita masih nak berkarya, kita mesti nak karya kita tu kalau tak lebih baik pada yang lalu, sama dia punya kekuatan dengan yang lalu. Mesti ditonton ramai gitu Kita bukan cakap pasal duit. Kita bukan cakap pasal keuntungan. Kita cakap pasal kekuatan. Jadi dan saya punya orang pula, bila saya berbisik-bisik dengan orang, saya tak cakap barang saya bagus. Bila saya tunjuk dengan Sujimi, saya cakap, bang, ini betul baik ya. Saya bila saya nampak benda tu kan, kerana kita dah biasa buat rancangan, kita boleh dengan cepat menangkap sama ada dia boleh pergi ke tidak. Dan ini mengingatkan saya bang tentang projek pertama yang kita buat bersama. Abang ingat lagi Ganyot Ganyot untuk penonton, pengetahuan penonton, dia sebenarnya lanjutan kepada rancangan dokumentari nombor 1 bang dulu. Masya Allah, saya rasa syukur sangat. Dokumentari Hanyut bang, docudrama. Saya tengok. Sebelum Ganyot tu, saya buat rancangan docudrama Hanyut. Rancangan itu menjadi satu rancangan tontonan nombor 1 di Kaca TV. Setelah buat beberapa musim, saya rasa saya nak buat satu rancangan komedi yang boleh mencapai lebih ramai orang. Kerana komedi ada tarikan dia kan. Tapi saya tak tahu buat rancangan komedi. Itu sebab saya mendekati Kenapa abang. Sujimi pilih saya waktu tu? Okey, kerana apa saya melihat antara ramai pelawak-pelawak di Singapura, abang merupakan orang yang boleh mengolah skrip dengan cepat. Itu yang saya dengar. Jadi bila saya cakap, okey, kita jumpa Abang Hussein lah. Bila saya jumpa Abang Hussein, ini secara terus terang tak ramai orang tahu, cerita Ganyot tu 100% jalan cerita abang punya. Saya cuma jumpa abang, saya cakap, bang, saya nak buat cerita Ganyot lah. Dalam fikiran saya, orang ni dah tua, warga emas, tapi dia macam Ganyot lah. Dia macam nak jadi muda balik, nak jadi gangster balik dan sebagainya. Jadi itu saja dalam fikiran saya. Tapi bila saya berikan cerita tu pada abang keluar yang perkataan abang ketuk abang mengetuk ketuk. Itu ketuk skrip lah. Ketuk skrip. Itu orang-orang yang jasa buat skrip akan faham lah. Bila saya cakap sekejapnya jadi, terus you ada jalan cerita, terus macam sebenarnya you boleh buat dengan cepat berkongsi dengan penonton. Itu benda berat tau. Ya ke? Biar orang kasih kita benda fresh baru, benda baru yang ini kau buat cerita pasal ni. Ini daripada Hanyut nak pergi ke Ganyot tu. Kalau tak betul tahu tak boleh. Pasal orang dah terbiasa dengan cerita Hanyut. Jadi yang boleh membantu kita selain daripada alhamdulillah Tuhan bagi saya idea untuk membuat cerita tu. Pelakon yang kita pilih pun saya rasa betul bang. Kita ada Alias Kadis, Arif Sudin. Semua kuat-kuat bang. Bila you kata okey kita nak ambil orang, ini kali pertama saya bekerjasama dengan pelawak-pelawak veteran saya rasa macam kagum cara kerja you all kan. Dan saya percaya yang memang bakat tu ada pada dorang. Jadi bila you bawa Alias Kadis, Arif Samsudin, Abang Arif Samsudin dan yang lain-lain macam semuanya menjadi saya macam happy dengan okey untuk pengetahuan penonton dan pendengar. Bila saya launch Ganyot bang, 1-2 hari terus dicetak rompak bang. Ada tak dia punya ni? Saya bawa ni. Saya nak cerita macam-macam tentang Ini Hazana. Okay, Hazana bang. Ini Hazana ni. Okey, untuk yang belum tonton Ganyot, sekarang ada dalam video on demand dah tak pakai DVD lagi bang. Ni Ganyot yang pertama, Ganyot tak tentu pasal. Ni Ganyot nombor 2. Kira you ada star now, Ganyot nombor 2. Mungkin you ceritakan sikit macam mana abang you mendekati cerita ni, you olah buka cerita tu. Saya kasih satu je jalan cerita dia, tapi you buka dia punya subplot dan sebagainya. Dia okey, yang saya suka yang pertama tu, tu
ada gangster, ada bapak dia nak selamatkan anak dia tu. Bapak dia terpaksa jadi mak motor. Pasal anak dia kawan dengan mak motor. Tak gila ke kan? Itu yang kita tengah syuting, saya pakai motor besar. Tak boleh. Dan kita menggunakan pelakon ni Adam. Dia adalah seorang dalam industri gangster ni, dia dipanggil Kia bang. Dia adalah Kia, dia adalah bos. Betul. Kita menggunakan dia saya tengok real lah. dia bang Adam ni, saya pernah buat satu sesi bertemu dengan budak-budak berisiko maksudnya diorang di sekolah-sekolah yang mungkin berisiko lah, maksudnya diorang akan masuk gangster ke apa. Kita bawa dia bang untuk promosi jangan masuk gangster gitu. Bila saya masuk sekolah saya ingat sekolah Assumption, budak-budak beratus salam dia bang. Salam macam ustaz bang, salam cium tangan satu-satu. Dia punya pengaruh kuat sangat. Jadi saya cakap, wah budak ni betul-betul kuat dia punya pengaruh dia. Okey, balik kepada Ganyok bang, yang you dah buat ni rancangan ni. Dia punya sambutan kuat sangat. Kuat sangat. Sampai kita menjual, saya rasa 30,000 keping ni di bulan Ramadan saja. Saya dah tengok ni, saya lupa. Saya bawa beberapa barang yang saya rasa mungkin kita boleh gunakan untuk kita punya program ni. Satu barang, Sujimi ingat tak? Ganyok ni, Sujimi cipta satu barang. Apa Tak ingat. Tak ingat cerita. Envelope raya bro. Oh, Saya simpan ni. boleh simpan. Ada Saya lagi. simpan ni. Alamak, Saya nak dengan dapat Kaliha balik tu. Saya ada simpan. Saya bagi. Saya simpan. Okey. Dah habis dah envelope raya tu. Itu klasik Lah. kalau kita simpan. Saya kerana Ganyok yang abang tuliskan kepada kita ni, saya bertemu orang-orang pirate bang, cetak rompak punya bos. Diorang suka sangat dengan Ganyok ni. Kerana apa? Diorang macam ni. Dia cakap, Sujimi kita tak pernah nampak barang jalan laju. Dia jumpa, dia masuk office saya tau. Dia offer apa Sujimi? Wah, ni berita baru. Berita baru. You pun tak tahu. I tak pernah bilang Tak orang tahu, bang. tak tahu. Pasal apa? Orang-orang ni, diorang tak nak diketahui. Bila benda ni keluar, dia 2-3 hari terus cetak rompak kat Johor bang. Cetak rompak. Jadi kita jual time tu $11, 90 sen ke apa. Saya pun tak ingat. Kat Johor RM6. Jadi kita bayangkan dia punya cepatnya cetak rompak. Tapi orang-orang ni jumpa saya bang. Dia jumpa saya, dia cakap, Sujimi, you buat part 2. Kita bayar you selepuk. Dia offer selepuk bang. Susah dapat macam gitu ni. Jadi Susah saya dapat offer gitu. dalam hati saya bang, nak ke tak nak? Kerana apa? Ini orang cetak rompak. Dia Tak boleh kawal diorang. Tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal diorang. Dah bagus tu. Dah bagus tu dia offer itu macam. Dia offer macam itu. Saya pun naik seram kerana apa? Tak pernah jumpa orang-orang macam ni kan. Diorang, they are business people. Dia cakap, kalau you tak nak ambil, kita akan cetak rompak. Kalau you ambil, kita pun cetak rompak. Jadi dia respect pada dia respect. Jadi dia nak bagi kita peluang cerita asal lah. untuk buat yang kedua lah. Tetapi saya tak ambil lah. Saya tak ambil kerana apa? Saya tak mengenali mereka. Tapi kita masih tetap buat yang kedua lah. Kita pakai duit sendiri Saya cakap kita berdua lah ni Mi. Saya dipanggil oleh pihak MDA. MDA, Saya lupa betul. nama sahabat kita lah. Sahabat orang MDA. Dia cakap, bang, saya suka abang punya skrip bang. Boleh tak abang bikin, ada panggil Cik Hussein lah. Boleh Cik Hussein buat cerita lama cerita lama macam apa ni, batu belah batu tangkup ke apa, cerita lama kelakarkan. Dia cakap okey lah. Itu kelakar sikit kan? Kelakar sikit tu. Itu yang kita buat sama. Saya dipanggil. Bila dia panggil, dia tanya saya, abang ada production house ke? Saya tak ada lah. Siapa abang propose satu recommend yang boleh? Kita pernah kerja. Saya ingat screenboard, saya pernah dengan Sujimi lah. Saya senang lah buat kerja dia. Itu yang kita buat. Kelakar sikit lah. Betul, saya ingat lagi. Itu banyak episod kita buat. cerita dengan penonton kelakar kasih. Ingat tak kita buat Singapura dengan Todak apa? Yang kita tengah shooting ribut betul-betul loh. Ingat tak ni ribut. Siapa jatuh kat dalam Saya tak ingat lagi. kolam apa? Ada jatuh semua Itu pengalaman macam betul lah pengalaman Okey, tapi saya nak tanya, kerana apa saya melihat abang ada daya tahan kerana kalau kita lihat sekarang ini secara terus terang 5-6 tahun kita dah tak nampak
pelawak-pelawak di kaca TV, pelawak-pelawak legend lah maksud saya. Malah lebih daripada tu, bukan 5-6 tahun saja. Tapi abang masih berkecimpung di belakang kamera. Adakah itu yang membuat abang tahan lama? Okey Mi, prinsip saya tengok saya punya grafik tu. Saya punya diri punya grafik dalam bidang seni. Pasal saya terlibat banyak. Saya daripada bawah sampai atas, saya tak cerewet. Orang panggil orang kahwin. Ini baru tadi saya dapat call depan ini. Dekat restoran ni ada satu. Nak pakai saya Chinese New Year, bikin 2 jam dia punya event. Baru saya dapat call 2-3 jam. Gini-gini. Saya ambil. Bagi saya, setiap panggilan tu adalah rezeki dan orang senang dengan kita. Bayaran tu nombor 2. Harga. Itu nombor 1. Kalau orang tu tak ingat kita, orang tu tak akan panggil kita. Termasuk ini hari ya. Kalau kita tak jumpa, mungkin sebenarnya cakap saya apa? Abang, saya tak teringat nak panggil abang. Ini Betul. Itu betul. Itu. Jadi saya tengok grafik saya. Okey, 1 tahun TV berapa kali panggil aku? Ada panggil tak? Memang saya tak ambil CV pasal saya kerja, kecuali diorang boleh kasih saya awal-awal cuti, saya ambil TV. Okey, alhamdulillah ni minggu depan saya ada dekat Fiesta Comedy Suria. Dan lepas tu DJ orang kahwin. Saya bikin DJ orang kahwin. Banyak tak? Air Raya Show. Banyak tak dapat Air Raya Show. Tapi saya tengok setiap tahun, contoh Air Raya Show, 4 minggu Air Raya tu, paling tidak pun 4 projek paling kecil saya dapat. Kadang-kadang sampai lebih daripada itu. Mungkin hari Sabtu, hari Minggu, high tea, sama dinner. Itu bermaknanya saya boleh diterima. Begitu juga dengan show-show kat luar, pentas dan sebagainya. Dia panggil. Saya mesti terus lah. Tapi kalau saya tengok grafik saya dah turun lah. Alamak, setahun berapa kali je. Memang saya punya keputusan yang saya dah ambil, saya akan duduk baik-baik. Saya tak nak orang suruh paksa saya suruh duduk. Okay. Saya tak nak jadi macam Seniman Agung kita Piramli. Kesian teman-teman dia tak putus nyawa dalam keadaan macam itulah. Kita tengok cerita dengan saya tak nak seni ni buat saya stres lah. Saya tak nak seni buat saya menangis lah. Saya tak nak seni buat saya marah lah. Saya tak nak. Saya tak. Dah sampai sini kita rasa tak boleh dah lah. Dan macam saya buat komedi, selalu saya masih buat ni. Saya buat melancong ni 1 tahun. Paling tidak pun tiap-tiap tahun saya akan, ujung tahun saya akan pergi negeri-negeri jauh. Yang lepas saya pergi Morocco, Spain, saya pergi Hokkaido, saya pergi Uzbek. Bawa rombongan. Dan sambutannya bagus. Bila sambutannya bagus, maknanya saya boleh diterima. Saya tak mau cakap nak paksa orang terima saya. Saya tengok sendiri. Kalau orang tu tak boleh terima. Dan kenapa alhamdulillah saya boleh berkongsi mungkin orang yang tak tahu. Saya buat banyak barang. Contoh, orang kenal saya pelakon, saya serentak atau menulis dan berlakon. Orang tak tahu kekuatan saya dalam bilang nyanyian. Oh, okey. Tapi saya dah nampak bang, you nyanyi. Ya, saya berasal dulu sebelum berlakon saya bertanding nyanyi. Oh iya ke? Itu Yusman Umar, itu semua, itu saing-saing gitu yang orang kuat-kuat bertanding nyanyi. Okay. Dan bertanding nyanyi saya tahun 1986 itulah muka saya pertama kali keluar kat Sok Khabar Prime Page. Yang besar hati saya. Belum berlakon tau. Belum menulis. Dan saya bukan saja menang jadi juara Suara Emas dekat Balai Rakyat Radiomat. Juara lagi. Saya juara antara juara ni. Saya ingat dah ambil juara. Saya ambil juara. Dia ada 3 kategori. Pop Yeye, group sama solo. Saya dah dapat Pop Yeye. Kira diorang saingkan semua juara-juara. Macam sekarang. Macam Gegar Berganza gitu Tak macam sekarang ni. Okay. Suria buat anugerah ni. Ada band, ada apa. Tapi dia orang cuma satu. Dia tak ada dalam tu ada juara antara mana. Dalam 3 kategori ni, dia ni paling highest dia punya. Okey, saya faham. Jadi saya dah ambil trofi juara Pop Year. So dia dah happy lah. Kali announcement, ini sekarang juara antara juara. Saya kena bagi lagi. Alamak. Jadi itu lepas tu bakat saya tu saya boleh tunjuk. Saya ini ada yang orang tahu, orang tak tahu lah. Abang bawa macam-macam hari ni. Bawa, saya buat sebenarnya saya tak bawa goreng pisang ini. Ini, tengok bang. ini saya dapat anugerah daripada Kompas tu ni.
Kompas Bukan senang nak dapat. Tiap-tiap tahun kalau local pop Melayu punya local ni cuma ada satu orang akan dapat lirik dan juga lagu. Oh, okay. Saya dapat tahun berapa tu saya menang. Menulis lirik lagu dan saya nyanyi lagu tu sendiri. Lyricist. Top Local Malay Pop Song Award Lyricist 1998 bang. 1998 Masya Allah. Ini. Tahniah. Jadi yang ni kira piala dia lah. Piala yang diberikan. lagu pasal lagu tu lah. Kekuatan lagu tu akhirnya kuat, banyak disiarkan dekat radio, dekat show sebagainya. Kita dapat memenangi anugerah ni. Macam mana you pindah, you menang nyanyian, macam ni pindah ke komedi pula? Tak. Lepas nyanyi, komedi ni dulu ada satu ketika itulah, mudah-mudahan saya nampak dia nak berlaku balik ni kat Singapura ni. Saya nampak lah, tak betul Allah saya nampak. Satu ketika zaman-zaman saya bermula dalam bidang melawak ni, dan bukan saya dah, teman-teman saya semua lah ni Singapura dekat surat khabar keluar, Singapura ketandusan pelawak. Oh, okay. Yang tinggal cuma sama Ayub. Saya ingat lagi. Dan lepas tu diorang gunakan pelawak luar, orang Yaya Sulong, Yusmi Jaafar, luar. Bila itu yang jadi kekuatan tu. Bila tidak, Singapura pergi lawak. Macam sekarang kita boleh nampak lah, Jadi SBC buat pertandingan lawak. Saya ingat lagi. Waktu saya masuk dengan kumpulan saya, Usop Marwi dengan kumpulan Usop Marwi, Azhar Nurlista dengan suami Sadora, Mamat. Saya ingat lagi tu orang ni. Kita masuk tu jam Amaruddin Abbas dengan suami Jais. Dah pergi audition, dah pergi sekali. Tak jadi. Kerana sambutan kurang kuat. Susah ni nak jadi pelawak ni. Jadi kita, tak cukup lah pesaing dia. Tak cukup. Peserta tak cukup. Kali Balai Rakyat Jurong pula buat. Samujak pertandingan komedi. Sirwana pun dah buat. Pesta Drama Sirwana. Dah buat. Tapi saya belum jadi lagi. Waktu Pesta Drama Sirwana buat, yang pertama, kumpulan cukup menang. Kumpulan cukup, Alias Kadir, Osman Kong, Yusof Bai, kumpulan cukup. Jadi bila Balai Jurong buat, cukup ni berpecah tau. Cukup. Yusof Bai dengan Osman Kong, Alias Kadir berpecah. Buat dua kumpulan pula. Saya menang. Saya menang, Balai Jurong pula nak masuk bertanding Pesta Drama Sirwana Komedi. Undang saya, orang champion dekat Balai Rakyat. Saya tengok skrip dia tak kelakar. Saya belum buat skrip tu. Tak kelakar dia. Lalu saya buat ini buat saya sendiri. Boleh berfungsi. Mungkin orang tahulah, tapi untuk budak-budak muda sekarang yang mungkin yang tengok program ni, sebenarnya dalam kehidupan jangan cakap tak boleh. Jangan cakap tak boleh. Jangan cakap tak boleh. Sebelum kita berusaha. Dan jangan selalu tengok diri kita rendah. Kalau itu ada pada diri kita, kita susah nak bekerja. Kerana saya sangat rendah. Saya sangat kekurangan ni. Kalau awak tengok apa yang jadi saya boleh kerja ekstra. Saya berpunca buat skrip pakai tulis tangan saya tak type. Tulis tangan tau. Wow. Sayang saya tak simpan lah. Saya hantar dekat Amir Ismail skrip, tulis tangan ni. Amir Ismail cakap saya, Sin, alamak. Amir tak tahu, saya tak tahu type lah. Sin, kau tulis tangan penat, Sin, aku nak type balik. Saya ingat lepas skrip pertama tu pergi, saya menang. Sirwana kita menang. Skrip saya tu, itu namanya ada sedia. Skrip saya dengan lakonan saya menang Pesta Drama Sirwana. Ada bukti ni? Okay. Wah, dia bawa semua bukti bang. Semua dia bawa. Dia Pesta Drama Sirwana. Piala Pesta Drama Sirwana 1987 komedi. Tengok tu. Oh, diorang ada benda-benda ni dulu Ni 87 saya baru, saya lepas sekolah menengah ni bang. Wah, dah lama ada. Ini ni, pertandingan ni, dulu kat Singapura banyak persatuan drama ni. Sriwana, Kemuning. Aktif dulu Sriwana, Kemuning, Bangun Negara, Uda dan Dara, Studio Pelangi. Saya ingat nama-nama dia tu. Semua ada kumpulan-kumpulan drama dan budak-budak teater tu ni. Budak-budak teater yang betul. Dan waktu tu SBC sendiri ada bengkel SBC tu. Saya ingat. Yang Zaidi Ibrahim lah, Sumar Harpa lah, semua diorang daripada bengkel tu. Jadi, diorang hantar satu kumpulan masuk bertanding daripada SBC main bengkel. Jadi,
Kita menang. Kita champion. Itu yang bila SBC tak ada program, buat teater komedi. Teater komedi ya. Inilah yang mendapatkan balik Singapura dah ada pelawak Singapura. Saya ingat tak dulu program Hari Raya HMI apa semua kita kontrol. Saya rasa pelawak-pelawak generasi abang betul-betul menjadi barisan depan kepada komedi di Singapura. Kerana setiap rancangan televisyen, rancangan hiburan ke apa, mesti ada satu, kalau tak ada seluruhnya komedi, dia ada satu segmen komedi yang kita akan nak tengok. Kita nak tengok. Dan oleh kerana komedi itu kuat, dia menjadi satu batu loncatan kepada projek-projek seperti mengumpul dana. Saya nampak itu semua tahu. Kita membesar dengan komedi bang. Tetapi dia menjunam bang. Yeah. Sekarang terus saya rasa dah berkurangan sangat kenapa bang. tu Mi? Kenapa tu? Sekarang kita tak boleh salahkan 100% kepada pihak penerbitan atau sebagainya. Dunia sekarang mencabar. Teknologi sekarang dengan ada boleh beli box TV boleh tengok satu dunia bercerita dengan cara mudah. Dekat handphone boleh tengok satu dunia punya komedi dengan mudah. Jadi kita tercabar ni. Dulu kita tak ada. Dan untungnya pula mencabar tu kita nak kena bersaing dengan dunia luar. Kerana orang boleh bandingkan kita dengan barang-barang dari luar. Tapi untungnya pula dengan ada keadaan teknologi sekarang ni, social media dan sebagainya ni, pendedahan kita pada luar sangat kuat. Kadang-kadang kalau kita buat program yang baik, itulah saya mimpikan ni sekarang. Saya mimpikan. Itu insyaAllah kita akan, bila kita buat program yang baik, kerjasama mungkin syarikat tu ataupun mungkin pelakon dalam projek tu, siapa dalam projek tu akan diundang, akan dipanggil. Betul. Misal kata dalam kita punya projek insyaAllah kita nak buat ni, sekali orang sedang dengan one of kita pay cast, mungkin Astro panggil ke mana ni, kita tak tahu. Macam bola sepak lah. Yelah, nasib dia orang mana kita tahu. Itu yang kita harap. Saya berkongsi apa yang mungkin saya bernasib baik. Tadi saya tak tulis. Saya sambung saya tadi lah. Clear kan saya tak tahu ni. Saya pergi jumpa kawan saya punya anak. Kawan saya, kau tolong. Julia Tari lah. Anak dia tolonglah type kan. Saya bayar lah. Satu hari saya nak ambil skrip saya. Anak dia tengah merungut lah. Oh ya? Yeah. Bayar pun merungut. Penat lah agaknya kan. Ni saya dekat luar rumah dia duduk ni. Saya terus tengok surat khabar. Dulu pun kita bukan kuat kan. Cari typewriter second hand yang elektrik ni. Pergi beli ni typewriter second kat rumah orang tu. Masuk BMC ni, sekolah tutup masuk belajar type. Budak-budak semua, mampu lah kau aku belajar kan. Dulu ada kursus typewriter Ada lah. Okay. Kali saya belajar, kita nak 3 minggu ni dah boleh ni. 3 minggu dah boleh. Baru boleh dah kerek lah. Tukar pula komputer, dah tak nak pakai type lagi. Ya Allah. Terpaksa pergi beli komputer pula. Jadi saya bersambung yang pasal tadi, yang pasal kita perlu. Saya beruntung pasal apa tu ni? Saya pergi ke KL, ke Astro. Waktu tu masa saya pergi dekat Sabah untuk cari peserta bagi Raja Lawak 6 tak salah saya. Kumpulan Zero sebenarnya yang Sabah adik-beradik tu. Dia datang, saya jadi juri. Dia saya audition. First day kalah. Saya jumpa dia kat tepi toilet, saya suruh datang besok lagi. Saya bantu dia sikit. Jadi semua tak kenal saya tu ni. Sabah lagi ni. Siapa kenal saya kan? Saya duduk, saya, Satya dengan Abuse. Mamat Spah jadi host. Mamat, dia naik atas dia sebut, pengadir pertama kita Satya. Pengadir kedua kita, dia berhenti lah. Semua heran tu. Dia penuh ni, Kota Kinabalu ni, shopping penuh orang tengok ni. Raja Lawak punya audition. Siapa budak dia berhenti, dia turun ni daripada stage. Dia datang kat saya lah, Mamat. Dia semua jadi senyap sikit tengok apa Mamat turun datang kat saya ni. Dia datang, dia ramai saya. Husin Saban Singapura punya pelawak ke? Saya kata, alamak budak Johor.
Alamak bang, saya minat. Dia naik atas, dia bos lah. Ini legend, saya kecil-kecil tengok dia kat ini hari raya ni. Lepas tu diorang respect ni. Jadi, Itu dia. Cakap pasal respect ni bang, saya teringat dengan cerita abang tentang respect yang kurang dalam industri kita ni. Abang pernah ceritakan saya tentang makeup artist bang. bukan kita je ni. Bukan kita. Sebenarnya, saya dah dekat Malaysia, saya belum pergi Indonesia. Dekat Malaysia saya pergi dan dekat Singapura sekarang. Kelemahan sekarang yang saya nampak saya baru tadi berbual dengan Cik Suami Jais. Saya boleh nanti saya kita sama-sama lah sedekah Fatihah pada teman kita. Tadi saya baru menguruskan penggemumian Zainal Abidin, sahabat saya. Sebenarnya rakaman kita ni kerana anda melihatnya bukan pada tarikh yang kita merakamkan, baru saja semalam almarhum Zainal Ihim meninggal dunia. Jadi abang yang uruskan tadi. Hari ini dikuburkan. Okey. Suami saya cakap dengan suami saya cakap, sekarang diorang kurang dua tau. Respect, disiplin. Tengok kita orang lama. Saya perhatikan tu kebanyakan janji pukul 4.30, kita tidak akan lebih daripada 4.30. Dia datang awal. Persiapan. Kita bawa. Kostum. Itu kita tau. Memudahkan. Kita Allah pun suka ni bila kita memudahkan. Kita memudahkan pihak sejimi. Bila saya datang pakaian saya dengan t-shirt kena apa, selipar Jepun apa, nak cakap dah serba salah ni. Tapi kita memudahkan. Jadi respect. Dulu zaman-zaman kita anak-anak sekarang kita berkongsi kita dengan pegang sound semua, kita respect, kita hormat diorang. Pasal diorang semua peranan. Macam saya kena respect. Okey, saya berkongsi pasal makeup artist daripada makeup artist awak tadi makeup artist awak. Okey. Saya tengok macam mana dia makeup saya. Macam mana dia makeup bang? Wah, dia ada tak? Dia ada tu. Okey, bro, gua share dengan lu bro. Dia makeup saya duduk, dia pakaikan kena baru cara dia ambil berus. Kita makeup muka kita ni dah makeup berpuluh-puluh tahun dah. Betul tak? Kita bukan dia orang pertama makeup muka saya, walaupun muka dah tua ni kan. Cara dia pegang berus makeup, cara dia ambil. Saya sampaikan, saya tahu saya kening yang tak lebat. Kadang-kadang saya minta, boleh lebatkan kening saya tak gini. Saya tak minta. Dia lebatkan sendiri. Bermakna saya tengok rambut dia tanya saya, nak spray tak? Kau rambut spray tu lagi tampak cantik ya. Faham tak? Bermakna dia respect saya. Bermakna dia jalan tugas dia dengan ikhlas. Faham tak? Dia menyenangkan hati saya. Allah akan suka lah. Saya pernah kena make up macam cat tembok lah. Dia dah. Tak payahlah make up. Kan? Ini kita berkongsi pada make up artist lah. Tolong kita buat apa kerja semua, kita kena ikhlas. Kita jangan lupa Allah tengok apa yang kita buat. Kalau kau cantikkan muka orang tu, bila orang puji, nampak cantik yang kau make up, kan kau dapat. Betul lah. Apa jadi dengan orang yang make upkan di macam cat tembok tu? Saya tegur dia. Saya cakap, Dek, kalau adik nak jalan jauh dan menilai nak jadi seorang makeup artist yang besar nama dan sebagainya, kena ikhlas dek. Kena ikhlas dek. Adik makeup siapa je adik akan bagi sama. Macam ini, jangan saya adik macam tak patut, tak menyibuk gitu, tak jangan dek. Awak cuba cantikkan. Orang tu buruk ke orang apa, awak cuba. Itu tugas awak, makeup artist. Awak mencantikkan orang tu dengan kepakaran awak, ilmu yang awak ada, bukan awak pilih. Betul. Saya cakap dengan dia, Dik, minta maaf Dik. Saya biasa makeup dulu zaman kita dekat Mediacorp dulu SBC. Makeup artist antara bangsa yang makeup. Ingat tak kita kat bilik makeup artist? Bukan diorang tau dulu. Kita betul. Special makeup artist tau. Kita nak minsai, nak apa semua ada. Kita biasa orang macam gitu. Nak kostum pergi dekat wardrobe. Pilih apa kostum kita. Lama dia make up kan tu bang? Lama. Kita dah biasa kena macam gitu dek. Dan saya biasa dekat sebelah saya Siti Nurhaliza. Sebelah saya Awi. Orang-orang ini kat sebelah sama-sama kita make up, berbual make up. Janganlah kau tengok kita hari ni. Tak tahu lah dia ambil teguran saya dengan baik ataupun saya tak tahu.
Tapi ini perlulah. Ini saya cakap termasuk cameraman dan sebagainya apa semua. Saya okey, saya cakap dengan abang cameraman kat depan kita ni. Kita punya zaman ni, kita dah okey, kini kita spot dari kini. Kita tanya lagi tau. Kita tanya. Okey, sini dah okey final okey kita. Bila take je, kita akan berdiri tempat pasal. Senang tak dia? Ini kena 2-3 take, orang mengamuk lah. Betul? Jadi, kerjasama, respect lah. Nanti kita pasal respect. Itu yang saya rasa macam teruja kerja dengan abang. Saya teringat lagi bang, bila you pertama kali you tunjukkan I script dia. Skrip Ganyot. I teringat lagi. Saking you respect kan semua orang, you ingat tak you tanya I apa? Sujimi baca skrip saya, tapi kalau nak tukar, kalau tak kena dengan cita rasa you boleh tukar. You actually said that bang. You cakap dengan saya macam tu. Jadi saya cakap, saya pun macam first time kan kerja dengan abang kan. Jadi macam saya rasa bila abang ada menghormati orang lain walaupun kita muda daripada abang, you rasa macam ini seharusnya kita bincangkan. Dan dari situ kita tahu etika kerja orang-orang lama ni. Okey Mi, saya sambung. Bagus. Saya bila buat skrip tu daripada satu kepala tu. Okey, saya dah tunjuk fungsi. Semua saya buat pasal apa? Ini nak berkongsi ilmu. Bukan saya buat barang-barang ni saya nak show off. Ini, bagus bang, you bawa ni kita semua tahu. Ini skrip pertama saya ni. Berapa lama? Skrip pertama? Skrip pertama saya ni. Saya simpan sampai sekarang. Tahun berapa? Saya tunjukkan dulu. Pakai Tengok type dia punya kalau mereka yang mendengar, dia punya kertas dia dah warna, dah kekuning-kuningan bang. Ni tahun berapa ni bang? Ini penerbit Jamal Ismail tu. Saya kenal ni semua ni. Nama besar. Suntingan Nadi Putra. Nama besar. Dalam siri teater komedi. Masya Allah. Kat dalam ada tahun dia. Tahun dia Ini tahun, mana tahun dia ni? 87 Latihan pertama tu 87. Tapi you tulis ni, kira tengok dalam dia. This is how old script. Dahsyat betul bang. Dan ini guru saya ni. Ini guru saya. Saya tak sekolah tau. You belajar tulis skrip dengan siapa bang? Ini guru saya. Okay. Bila saya buat skrip, mula saya tak tahu nak susun macam mana lah, gerbuk susun arahan lah sebagainya, gerbuk saya ikut ini lah. Skrip lepas tu saya punya bantuan Jamal, Amir Ismail, Nadi Putra, itu Cik Arwah dibuang, itu semua guru saya. Sebab tu kita kena respect. Baru kita dapat ilmu lah. Itu saya setuju sangat bang. Dapat ilmu. Kerana apa mungkin hari ini membuat video agak mudah sangat. Dia banyak shortcut dia bang. Banyak shortcut tapi saya rasa ada cara orang lama yang masih relevan. Yang tadi abang katakan menghormati orang lain, relevan sangat. Sampai hari ini. Apa lagi, disiplin, datang awal dan sebagainya. Itu relevan sangat. Saya kongsi lagi. Ini bukan apa tu Mi. Yang maksud saya, apa yang saya cakap ni bagus lah Mi. Pasal saya pun tak tahu kita sampai bila dalam bidang ni kan. Jadi selanjutnya kita ada kesempatan. Terima kasih pada Segi Mi, kita berkongsi. Saya waktu saya bekerja dekat tahun pertama, berapa bulan yang pertama saya kerja kat saya buat program Kadut Komedia ni, kita dah biasa respect. Saya minum dengan kru. Makan dulu, Cik Husin duduk dengan kita orang ke gini-gini. Mungkin ada tempat tu orang-orang itu dia dengan orang-orang itu aja. Saya pernah zaman saya baru-baru berlakon ni, pelakon-pelakon A, saya tak bilang nama lah pelakon-pelakon A yang star waktu tu, dia sama dia tau. Yang saya ingat, saya waktu tu, saya, Rafihan, Zaidi, kita B ni, kita duduk dengan B tu. Waktu tu saya ingat lagi, saya baru-baru berlakon. Itu buat pelajaran bagi saya campur semua orang. Ini semua saya campur. Saya budak yang angkat barang semua macam ni. Jadi lepas makeup artist dengan Sabri Yunus ada masalah pasal kostum, saya selesaikan. Bukan apalah, salah faham. Sujimi tahu saya pergi. Habis itu show, pihak atasan tanya satu-satu tu tentang saya. Tanya cameraman, kru ini. Macam mana
Hussein tak berani ni. Cuba saya ngada-ngada, saya sombong. Kan? Alah tak guna lah dia tu. Tanya pelakon. Tanya makeup artist. Dia tanya macam mana saya. Senang tak bekerja saya. Sebab tu kalau kita nak kasi orang suka kita, kita kena bagi. Kita nak suka orang, kita kena bagi orang tu suka pada kita. Betul. Itu perlu ni. Betul saya. Bang, saya nak beralih kepada, sebelum saya beralih kepada sejarah abang dengan arwah ayah abang dan anak abang juga. Ni kita berbalik kepada dari ayah sekarang. Dari ayah. Tapi sebelum tu, saya dapati bahawa kekuatan orang komedi pelawak ni ada kepada mereka membuat persembahan secara live. Maksudnya dia tak ada skrip sebenarnya. Dia spontan. Dan abang pernah buat Wabi Wabi tu bagi mereka yang mungkin belum nampak sekarang dah tak ada recording dan sebagainya. Wabi tu diorang yang warm up penonton-penonton sebelum rancangan bermula. Mana yang lebih susah bang untuk melahirkan bahan kelakar secara spontan ataupun yang sudah disiapkan skrip? Okey. Kita pergi pada skrip dulu. Komedi Membuat skrip komedi yang paling payah bagi saya adalah lagi pendek cerita dia, sketsa yang 3-4 minit tu lagi payah daripada kita kena buat satu cerita setengah jam ataupun 1 jam. Dalam 5 minit tu kita nak bagi orang ketawa. Berapa minit kah? Berapa saat kah kita boleh dapatkan ketawa? 3 minit tau. Yang paling berat lagi, 5 minit punya sketch tu yang kita nak buat, ada 3 pelakon pula kat dalam tu. Kita kena bagi pelakon tu sama rata kekuatan. Jangan satu jadi tiang. 3-3 mesti ada. Berat ni. Kita nak kena fikirkan macam mana 3-3 dia punya punchline, peranan dalam cerita yang kita buat tu. Dalam cerita 3 minit tu kita nak kena kuat. Lepas tu ini 3. Yang sekarang kita tengok macam pertandingan lawak, all that. Sekarang pula zaman masuk je, kalau boleh tak perlukan kita punya dialog. Kostum kita je dah main peranan. Kadang-kadang sound effect semua perlu ni untuk benda yang pendek. Tak macam drama. Maksud saya dekat Astro pun kalau kita buat drama pun kita tak boleh buat macam ini grafik. Kita tak boleh buat daripada bawah naik. Tak boleh. Sekarang boom dah kat tengah-tengah ni. Habis commercial break kita nak kena jaga. Jadi berbalik pada sujud pasal Wabi tu, sebenarnya Wabi ni mustahak dia siap sesuatu program especially komedi, kerana dia nak naikkan dulu orang punya mood tu. Serius bi, nyanyi tak sama komedi ni, drama tak sama komedi, nak stage yang stage punya komedi, nak kena orang tu nak, dia pengen nak geletikkan hati orang. Bukan senang ni. Betul. Saya bagi contoh pasal geletikkan hati orang. Ada satu hari tu konsert rock. Amok dengan Search. Amok dengan Search tu bukan kecil nama tu. Dekat Republic Poly. Saya diminta dengan Usubai untuk datang masa lepas Amok Search kan, kita kat tengah-tengah tu waktu dia nak tukar barang atau sebagainya. Saya pula usap di rumah dekat Ulang Kasut. Kita datang siang-siang lah. Kita duduk minum air. Saya datang siang lah. Saya tengok bising lah. Oh, bising tau. Gitu. Rupanya, ini band-band ni, diorang pun ada sendiri punya cara lah. Diorang tak nak pakai macam basis Amok ni Search tak nak pakai dia punya amp. Dia nak pakai amp dia sendiri. Pasal apa dia nak dia punya set tu jangan kacau. Gitu tu, itu masing-masing ni lah. Jadi tengah sound check, ini Amok punya bass pecah lah. Bukan pecah tu jam boleh ambil buat datang. Jadi saya tak saya pakai dia punya amp. Jadi tunggulah amp baru datang. Dah kat luar dah memekak ni. Rockers punya penonton tahulah. Apalah maki lah minta dia balik dah kita dekat setengah jam ni. Kat 40 minit, 40 minit show tak start ni. Siapa yang tengok show tu ingat lah. Organizer dah macam nak gila. Dah seram lah. Dah seram. Orang dah menurun tu. Dia panggil saya dengan Usuk Bai. Boleh tak tolong amankan orang kat luar. Fikirlah ni.
Alamak. Ini bukan buat kelakar tu ni. Ini nak kena amankan orang kat luar tu. Ini rock semua tu. Tahu tak? Alamak, Sob, nyakit betul lah kita kena bawa kerja ni kan. Saya ingat gitu. Ni saya tak berani terus keluar ni. Tak berani. Kau rejam kasut apa ni, tak boleh mudah kan. Naas, Ini kan curtain kan. Saya buka kat celah curtain ni, kita keluar kepala je dulu. Assalamualaikum, kita keluar tu. Jadi kalau kena pun kepala boleh hilang kan. Ni bising ni. Assalamualaikum, apa khabar? Diorang ketawa ni. Malulah. Dan kita gelitik lah. Gelitik. Tak tunggu sampai dia cakap, bang okey, FM cakap bang okey. Dapat. Itu benda-benda berat. Bahaya juga. Spontan. Kita bukan sangat, kita tak tahu apa nak bikin. Kita fikirlah spontan jolot. Tapi saya usul kita boleh feeder, boleh striker diorang. Cucuk gunakan penonton. Gitu, gini. Ini gitu. Ambil diorang buat naik main drum lah apa. Kita gunakan tu masa tu. Spontan tau. Itu salah satu pengalaman saya. Beli dekat pasal hobi ni. Wow. Kita nak kena banyak modal lah. Dan kita tengok orang tu ni. Macam saya kan buat show. Dinner show ke apa tu gini. Jangan attack semua orang ni. Orang tengah makan. Saya pernah kena tu. Orang tengah makan, orang tengah kahwin. Dia cakap apa tau? Sorry lah, saya nak makan lah. Kita berbahang ni. Berbahang ni orang. Jadi kita kena tengok. Kita tengok orang tu suka, orang tu ketawa, orang tu dekat orang tu lah kita pergi. Jadi ini semua pengalaman lah. Pengalaman. Saya rasa betul lah nak geletik orang tu perlukan pengalaman dan pergaulan. Pergaulan. Saya dapat tahu arwah ayah Abang Husin ni meninggal waktu you masih muda lagi. Ceritakan sikit bang. 12 tahun. Okey, arwah bapa saya ni dia berasal daripada Penang. Datuk saya orang Siam. Dia merantau ke Singapura sebelum perang Jepun jadi Marine Police. Dan dia menikah dengan mak saya Cina. Mak saya Cina masuk Islam setelah menikah bapa saya. Jadi saya tak kenal satu pun daripada mak saya, dia keluarga daripada ibu. Dan bapa saya meninggal. Saya dulu tolong ustaz kat kampung ajar budak mengaji. Ini you mengajar? Mengajar. Saya mengajar bagian Mukadam. Ustaz tu ambil bagian nama kampung saya Tanjung Keling. Budak Tanjung Keling ingat saya lah dulu. Saya mengajar. Tengah mengajar ni, saya macam ini lah bapa dengan anak. Macam saya kena macam hati saya dipanggil untuk balik rumah lah. Saya pun taruh ini saya kat budak-budak tunggu sekejap lah. Saya balik betul-betul arwah bapa saya. Kat rumah saya dah ramai orang. Punya arwah bapa saya meninggal dalam tidur. Dia sakit dekat 2 tahun terbaring dalam tidur. Abang saya dia yang dah pergi kerja. Yang satu ni nak pergi kerja, nak kasih minum susu, baru sadar dia tak ada. Itu anak dengan bapa naluri kita ada rasa. Arwah bapa saya. Arwah mak saya meninggal umur saya 17. Belum bulan pertama gaji tau. Bulan pertama gaji tu saya dapat bagi dia. Cuma kan gaji pakai dalam envelope duit kan. Saya ingat lagi, dia ambil $20 saja. Cakap ini kau simpan sendiri, kau belajar. Punya dia nak tinggalkan saya rupanya. Kau belajar simpan sendiri, kau belajar uruskan duit kau sendiri. Cakap. Dia ambil duit untuk buat apa $20. Itu saya ingat. Lepas tu dia dah tak ada lagi. Itulah sekarang saya nasihat pada, selalunya kita kat dalam diary ayah saya nasihat kepada penonton-penonton yang masih ada mak, masih ada bapa. Bagi saya sendiri ni, kalau sekarang Tuhan dapat 1 minit je arwah mak saya, arwah bapa saya kat depan saya akan peluk sepuas hati. 1 minit je. Kalau dapat lebih 1 minit lagi macam-macam kita buat. Apa yang kita ada sekarang ni, kita akan bagi. Macam Sujimi mungkin, macam saya juga. Kita nak pergi haji, nak pergi makan angin, dia nak makan apa, kita akan bagi. Kita ada. Tapi kita tak dapat bagi. Jadi bagi awak semua yang ada depan, saya selalu nasihat budak-budak. Saya marah budak-budak yang kurang hajar pada mak. Jangan cakap awak kurang ajar. Kalau boleh tinggi suara saya anak saya sendiri alhamdulillah tak pernah berlaku. Saya tak boleh dengar tau budak tinggi suara pada mak dengan bapa. Saya tak boleh dengar, darah saya naik pasal kita tak buat macam gitu Itu saya. Jadi saya nasihat kalau masih ada mak, masih ada bapa,
jaga baik-baik. Berikan kebahagiaan pada mereka. Kadang-kadang kita perlu disakiti. Tidak apa kalau kita disakiti oleh orang tua kita demi membahagiakan orang, kita kena buat. Dan saya ingat lagi kata-kata seorang ustaz kalau kita diberikan ayah dan ibu yang sedang kronik, yang sedang kena sakit menyanyuk dan sebagainya, ataupun yang kurang, yang istimewa, ayah ibu kita, itu Tuhan nak bagi kita surga dan neraka. Jangan silap kita lagi dapat special tau kalau kita jaga orang baik. Kita punya syurga tu lebih istimewa pada orang yang mak bapak dia yang biasa. Pasal dia tak berat macam kita ni. Kita yang menjaga mak bapak kita macam gitu, kita terpaksa sibuk dia punya buang air besar lah, kita terpaksa urus, kita gini semua itu semua pahala. Tapi kalau sebaliknya pula kita rasa satu bebanan, tak sama orang yang ada mak bapak yang sempurna dengan orang yang mak bapak cakap pasal ayah ni, ayah yang tidak sempurna, tidak sama peranan yang kita nak kena buat dan bahagian yang akan kita dapat. Bang, saya melihat abang kehilangan orang tua pada usia yang sangat muda. Tapi dalam usia yang abang ada tu dengan mereka, apa hubungan anda dengan mereka? Saya dengan arwah bapak saya, arwah bapak dulu, orang-orang tua dulu tak macam sekarang. Diorang tak rapat dengan anak. Diorang tak bikin anak kita macam dengan anak macam kawan. Bukan diorang tak suka ataupun diorang garang. Diorang punya prinsip dulu gitu. Cara dia gitu. Diorang tengah berbual, kita tak boleh duduk berbual. Diorang berbual, kita jalan sembarang pun salah. Itu budaya dulu ni. Jadi saya dengan arwah bapak saya tidak dapat mesra tau. Macam apa saya dengan anak saya sekarang. Sebab tu saya bagi anak saya apa yang saya tak dapat dulu. Bukan saya cakap bapak saya salah. Dulu gitu, semua bapak-bapak gitu. Pula dia orang polis ni, orang-orang yang uniform, yang disiplin kan. Arwah mak saya setengah rapat ni, ya Allah. Arwah mak saya, sampai saya dengan arwah mak saya, kita tak ada adik perempuan. Saya yang bongsu tu ni. Okay. Jadi arwah mak saya tu, dia juga ibu, dia juga kekasih saya ni. Saya kecil, umur saya dah belasan tahun, 12 tahun, saya ada saudara nak bawa balik tidur rumah dia. Saya nangis ni. Saya nangis. Sampai cakap, apa ni kau nangis? Saya rindukan mak saya. Sampai sekarang, saya tak reti lah nak tidur kat rumah orang. Pasal saya tak boleh berenggang dengan mak saya. Okey, saya kongsi satu cerita lah pada yang tengok. Ini cerita kalau awak dengar cerita jam 12 ini macam jam 12. Kita beralih ke cerita seram pula. Kita beralih ke cerita seram. Jadi baguslah kita punya program. Ada cerita seram juga. Usia sabar buat cerita seram bro. Okey. Ada satu perkataan orang lama-lama tu cakap, perkataan tu dia panggil kundang mayat. Kundang mayat. Kundang mayat tu orang yang dah meninggal tu sangat sayang dengan kita. Dia kau boleh nak bawa kita bersama-sama dia sekali pergi. Dia sangat merindui kita. Dia sangat sayangkan kita. Saya kena. Okey. Dia penyakit dia tu bila kita kena nanti. Bila dekat-dekat maghrib, demam dekat maghrib tau. Siang okey. Sampai doktor pening saya pergi sakit ni. Jadi kawan saya ajar saya. Betul lah betul. Kata kau bawa ketupat kosong. Ni arwah bapak saya tau. Kau bawa ketupat kosong, kau pergi dekat kubur hari Jumaat tengah hari, kau taruh ketupat tu dekat dalam kubur, kau bilang jangan tunggu aku. Tunggu sampai ketupat ni masak lah gini. Ni betul-betul ni. Ini kuasa Allah lah. Baik ni. Tapi giliran mak saya pula ketupat tak jalan lah. Saya dah sampai kuning tu muka saya tu. Demam. Kurus demam ni. Kurus demam lah. Waktu saya budak lagi, dah 17 tahun ni. Ini kawan saya arwah, nama dia Wahid, orang Jawa. Saya punya supervisor, saya punya officer waktu tu. Kawan baik lah. Sin, kau ambil anak pokok pisang, kau potong. Tapi make sure jangan berhidup lah. Kau potong pandai-pandai. Kau bawa anak pokok pisang tu, kau tanam dekat kubur arwah mak kau. Kau cakap, tunggu pokok pisang sampai berbuah. Jangan tunggu aku. Saya buat. Kata Sin, kalau pokok pisang tu berbuah Sin, habis. Yang ni yang dia orang cerita. Saya ikut lah dia orang yang ajar. Betul ni.
Bila pokok pisang tu seram juga, saya takut pokok pisang tidur kan. Baik. Ini saya kisahkan cerita, berkongsi cerita kehilangan saya, kehilangan mak, kehilangan pada umur saya yang Undang mayat Saya teringat orang-orang dulu punya cara, walaupun diorang tak berapa rapat macam ayah saya juga, dia tak suka cakap banyak. Tapi dia sayang sebenarnya. Yes. Dia sayang sebenarnya. Saya kasih Ini contoh. orang dulu. Saya kasih contoh bang. Dia saking nak rasakan saya, dia suka jadikan saya sebagai pemenang maksudnya. Kita hari Jumaat mesti gunting rambut man. Sebulan sekali lah. Dia bawa saya gunting rambut. Tapi balik naik bas, lepas naik bas tu nak sampai, nak pergi ke rumah tu, kita selalu jogging race bang, berlumba bang. Bapak saya ni, arwah bapak saya, dia akan kasih saya menang aja. Waktu saya kecil, 7-8 tahun, kita lari sama-sama. Setiap kali lari, saya tahu dia lebih kuat daripada saya, tapi dia kasih saya menang. Pasal dia nak saya rasa sebagai pemenang. Wow. Ini orang dulu-dulu bang. Orang dulu-dulu, cara dia tak cakap banyak, tapi dia banyak lakukan sesuatu yang menunjukkan yang dia sayang dengan kita. Itu cara lah, cara orang lama. Saya pula arwah mak saya yang saya tak boleh lupa. Tak boleh cakap kita nak apa. Tak boleh cakap kita nak makan apa. Oh, betul. Dia akan usahakan Ami. Malam ke pagi kalau nak makan ini, dia akan buat lah. Betul. Orang dulu punya lain. Kita tak samakan, itu budaya dulu. Orang dulu lah, betul lah. Macam walaupun tak ada duit kan. Saya pernah nak beli komputer bang dulu. Saya sekolah pre-U. Saking bapak saya nak saya masuk universiti, dia sanggup lah. Saya perlukan komputer, tahu pak. Dulu mana ada duit bang. Tak ada duit bang. Tapi saya tak tahu macam mana dia dapat duit belikan komputer tu. Saya tak tahu bang. Saya cakap okey. Dia cakap dia diam aja. Tiba-tiba 2-3 hari komputer tu dah ada kat rumah. Kita dah saya jadi macam ayah. Mana dia dapat? Kita dah jadi ayah baru kita sekarang faham. terfikir. Betul. Mi, lagi satu Mi. Kita cakap pasal ayah, termasuk ibu juga. Saya tak ada adik perempuan tu. Oh, okey. Tapi alhamdulillah kita dapat kenal sepupu. Arwah bapa saya ada satu adik je di Singapura dulu kat Gelang waktu tu. Dia ni pula, pakcik saya ni pula, anak dia semua perempuan, satu lelaki. Mi, mak saya keluar dari hospital hilang Mi. Mak saya kat hospital hilang ah. Tinggal mana pergi mak saya? Diorang bawa balik rumah diorang, suruh anak diorang jaga. Dulu punya adik-beradik. Pakcik boleh bagi tugasan pada anak dia, jaga aku punya abang. Aku punya kakak ipar. Dia tak ada anak-anak perempuan. Kau jaga, jangan kasih pegang piring pun jangan kasih. Ini budaya-budaya ni kita nak kena suburkan balik supaya anak-anak sayang pada makcik, pada pakcik. Betul. Kita nak kena buatkan mungkin keluarkan balik abang Tapi sekarang hubungan abang dengan anak abang ni yang seorang ni macam mana? Okay, apa hubungannya dengan dia? Orang selalu cerita pasal ayah ni dan anak ni, banyak cerita dia lah Cuma saya boleh berkongsi tentang saya ni Okey, pertama of course lah, pelajaran hidup saya yang kurang dapat kasih sayang kerana kehilangan ayah dan ibu waktu saya masih muda-muda, budak-budak lagi. Saya tak nak anak saya rasai. Alhamdulillah anak saya membesar sampai umur dia pada 30 lebih tahun pun saya masih hidup, masih dapat bersama-sama dia. Jadi kita macam kawan ni. Kita macam kawan. Kadang-kadang sampai kita orang ni kat rumah saya ni, bila saya nak keluar rumah je, macam tadi ni, bapak pakai baju ni kena, bapak pakai baju ni kena. Oh, ini pak. Dia pula keluar, pak, pakai mana pak? Topi ni ke seluar? Macam gitu tu kita punya rumah. Habis kadang-kadang bila rumah saya kadang nak pergi rumah orang, anak saya, kita tegur menegur. Mak jangan cakap ini mak jangan gini mak gini. Kita tak kecil hati. Kita tegur menegur antara satu sama lain untuk kebaikan kita, walaupun kau anak. Dan yang saya nak berkongsi ni saya nak berkongsi pada ayah. Nama dari ayah, termasuk ibu sekali. Sangat berat bagi orang yang ada anak satu. Maksudnya bang? Maksudnya daripada kasih sayang. Tanggungjawab, orang banyak cakap, kau bolehlah anak satu. Betul tak? Kata aku anak banyak, aku nak kena fikir tu. Anak satu ni, kalau kehilangan ni. Okay. Saya pernah nampak 2-3 kali orang yang
contoh satu anak saudara saya. Anak saudara saya dia ada anak dah 13 tahun, 14 tahun ni. Dah besar gitu ni, satu saja meninggal ni. Bayangkan ni macam mana perasaan ni. Dengan barang-barang, kenangan kat rumah tu, apa sahaja. Saya tak dapat bayangkan bang. Masya-Allah. Saya tak nak bilang nama artis kita lah, penyanyi Singapura lah, takut nanti. Dia juga punya anak satu yang anak dia telah hilang. Kesian saya dengar. Saya dengar dia macam lembik waktu hari anak dia meninggal. Jadi ini tanggungjawab ataupun benda yang berat bagi ayah dan bagi ibu yang punya anak seorang. Tak ada ganti. Itu yang saya nak kongsi tentang jangan ingat orang anak satu tu untung saja. Tak payah tuan, tapi kadang-kadang diorang lagi berat. Betul. Yang diorang harus terima. Takut dia tau. Bila anak tak boleh, kita takut dia tu. Pasal takut, alamak, bila lagi kecil-kecil ni, kita takut dia. Takut apa? Takut hilang. Bukan, ini anak bukan bila kat supermarket beli. Sekarang bang, saya nak tanya, anak abang yang seorang ni, you pernah beritahu saya tu hari kita minum kopi kan, you tak nak anak you ni masuk dalam industri ni secara macam full time gitu. Kenapa bang? Okey, soalan yang baik. Anak saya ada bakat tau. Bukan saya nak puji anak saya. Saya baru-baru ni, saya pergi collection VHS saya ni, saya bercuci-cuci, panggil kawan saya untuk transfer dekat ini, thumb drive. Dia kecil-kecil dah berlakon. Belum menulis, belum baca, saya dah ajak dia berlakon. Pakai hafal loh, skrip. Saya ingat lagi. Banyak ada dia punya video-video yang lama. Dan saya nampak dia ada bakat. Lebih pula sekarang dengan dia punya body size segala dengan kulit dia. Bukan saya nak puji. Semua tahu lah anak saya kan. DVD dia banyak. Dia berlakon. Orang suka cerita yang... Ada orang baru hantar saya suka, saya simpan sekarang tip yang Cik Usim beli satu kayu baju tu anak-anak dengan langsir bawa baju tu lepas luar. Saya suka. Okey. Salah satu yang membuatkan... Ni saya tak tahu orang lain. Salah satu yang membuatkan saya dapat bertahan sampai 32 tahun ni. Masih berlakon, masih menulis, masih menyanyi. Kita dah kena tikam depan belakang. Cakap kasar, kita dah kena kencing berak. Daripada luar, daripada kawan-kawan sendiri, daripada sahabat kita sendiri. Macam mana kita dah? Kita tak mau cerita lah apa yang berlaku. Cuma kita dah mengalami itu semua. Kita dah mengalami tak bayar payment. Macam-macam kita dah mengalami. Tapi sebab saya kuat. Saya dapat bertahan sampai sekarang. Saya kuat. Anak saya kuat tak? Dan saya cakap dengan Cik Jimmy, saya boleh terus tau untuk duduk di Malaysia, menempa nama di Malaysia, menjadi kaya raya di Malaysia. Saya boleh. Tapi saya kena fikir isteri saya kena fikir anak saya. Saya boleh bawa diri saya boleh melayan keadaan-keadaan lain. Tapi diorang boleh tak? Boleh tak? Kalau tak ada saya. Jadi, saya tengok anak saya kenal production punya orang-orang kuat nama-nama kat Malaysia. Diorang berurusan dengan saya, hantar skrip sebagainya. Nama-nama besar lah kat Malaysia. TV station pun saya kenal. Saya ada kawan, Kai dan sebagainya. Saya boleh jadikan anak saya bintang tapi insyaAllah. Saya boleh jadikan saya bintang. Dengan package yang ada pada dia tu, saya boleh jadikan dia bintang. Saya tahu cara dia. Tapi bukan 100% indah menjadi seorang bintang. Awak pun pernah jadi bintang atau bukan 100% bintang. Dapat terima tak? Tak semua orang akan suka kita. Tak semua orang akan senang kita. Kita boleh layan tak? Kita boleh kuat tak? Jadi saya fikir balik, dan saya satu anak ni. Kalau dia kat sana, dia menjadi, saya harus berpisah dengan dia. Kecuali saya nak duduk sana. Ini sebenarnya saya fikir tau. Saya nak itu ke? Saya nak tu anak saya bintang, lepas tu dia kat sana, saya kat sini. Kan ada satu je. Jadi itu yang menyebabkan saya tak. Tapi dia cenderung tak dengan lakonan? Dia minat. Dia sangat minat. Cuma saya ni, saya jenis orang yang tak suka meminta-minta.
Oh, Saya tak akan, daripada dululah pada zaman Pak Bani dan saya akan jumpa apa macam anak saya. Kecuali dia orang offer ke buat rebu. Jadi itulah. Cuma kalau cakap pasal bakat, saya dah buat banyak tip. Dia dah berlakon juga dekat TV ni. Dia tahulah. Pentas pun dah bang, dia tahu. Cuma tak tahulah saya dan kadang orang pula anak-anak dia, kalau dia tak kasih dalam bidang lakonan, dia kasih dia balik tabir atau sebagainya pun saya tak. Tak Oh, okey. Mungkin abang tak nak dia hidup dalam dunia ni abang. Dunia, maksud saya dunia lakonan, media dan sebagainya. Saya pun rasa macam, saya faham apa yang abang katakan tentang orang yang dah tikam depan, belakang, tepi, kanan, atas dan sebagainya. Kalau saya melihat benda tu, mungkin ada orang tak boleh take it bang. Diorang tak. Yalah. Kita dah merasakan, kita tahu. Saya pernah bang masuk dalam satu meeting. Abang ingat rancangan Selamat Pagi Singapura bang? Okey. Rancangan tu dah 4 tahun bang. 4 tahun kan, saya dengan Aina kan. Dan pada waktu Jimmy tu menang Peter tahun berapa? Waktu tu 1999. Saya memenangi anugerah pengacara terbaik dan personality terbaik. Saya 98. 98 Pada waktu tu saya ingat lagi bang, saya juga bekerja di Mediacorp dulu. Dan saya menghadiri mesyuarat apa tahu bang, pengurus-pengurus. Jadi pada tahun keempat tu bang, saya masuk dalam mesyuarat tu. Diorang bincangkan apa tahu? Okey, hari ni kita nak bincangkan, kita nak tukar pengacara Selamat Pagi, rancangan Selamat Pagi Singapura. Tukar pengacara, saya kan pengacara dia dalam, saya dengar dalam meeting pengurus semua tau. Good story. Management tau. CEO, management, VP semua kat situ, and diorang cakap terus terang, dia cakap, okay, today we want to discuss to change the host of Selamat Pagi Singapura. Dan saya kat meeting ni cakap, diorang nak tukar aku. Tak ada signal pun Tak ada signal langsung tau. Dia tak ada macam, diorang tak kisah pun saya kat situ tau. Maksudnya, tapi diorang mungkin tak teringat yang saya juga host lah. Saya tak salahkan diorang lah. Memang diorang nak plan. Diorang cakap, kita nak ambil orang muda lah. Jadi, saya telefon Aina lah. Lepas meeting tu, saya telefon Aina. Saya cakap, apa tahu bang? Aina, diorang nak tukar kita lah. Nak tukar kita. Jadi, saya rasa benda-benda gini, kadang-kadang dia memeranjatkan. Jadi, minggu depan tu, saya tak tunggulah saya bilang Sujadi Siswa waktu tu. Sujadi Siswa kita punya EP. Saya bilang, Sujadi, diorang nak tukar kita. Jadi, saya plan, saya nak berhenti sebelum diorang tukar. So, kita berhenti sebelum ditukar bang. Saya kongsi cerita. Boleh, silakan Ini bang. kita memang sedap ni. So Jimmy kena nak tukar host. Saya kena dipanggil. Hampir-hampir digam. Oh, okay. Basir Siswa. Sudi saya Basir Siswa. Itu saya masih kat stesen TV. Saya tengok itu jam office kat Bestway tu. Bestway, betul lah. Bestway building kan. Itu jam masih prime 12 tu saya tengok. Saya buat satu stage show. Malam Pejabat Road. Lepas buat stage show, surat khabar keluarlah tentang program tu punya komen lah, gerbak-gerbuk gini kan. Sekali saya dapat tahu Puan Kamalia Saleh, semua teman-teman. Dia kat Australia tu ada bawa program. Kat dia kata saya, apa saling kau hentam kita orang ni? Saya hentam dia. Ini bukan untuk mencerita aib apa-apa semua, tapi untuk berkongsi budak sekarang saja. Kuat menghadapi benda tu kan. Kuat tak? Kita tak salahkan mana pihak tau. Kali kata saya, ya ke? Okey, nanti dia balik, saya jumpa dia. Surat khabar tu dia dah highlight kan apa-apa yang kata-kata yang mungkin orang type. Saya jumpa dia lah. Saya cakap, Cik Kam kan, ini bukan saya tulis semua. Betul tak? Ini bukan saya tulis. Penulis yang tulis. Jadi awak kena tanya penulis apa dia sebalik kata-kata yang dia bagi. Kalau saya yang tulis, saya yang cakap, awak boleh calahkan saya lah. Faham tak? Mungkin niat dia lain, maksud dia lain. Bukan kita nak bertanding atau nak bersaing dengan pihak Suria. Biasa cerita tau. Lepas tu saya call Basir. Bos gini, ya aku nak jumpa kau. Aku pun ada hal nak cakap kau. Aku debu nanti baru tahu gini. Alamak. 3 jam ni saya berbual 3 jam Biasa 3 jam.
sampai dalam komen tu, dalam fitnah yang terjadi ni, saya nak mempersendakan Dr. Yaakob waktu tu tetamu hormat pada ini. Padahal waktu tu scare tu supaya jadi doktor. Bukanlah saya nak mempersendakan Dr. Yaakob. Doktor lah jadi. Macam-macam lah orang nak cuba nak. Betul. Dan sampai satu ketika sampai satu ketika ni kita berkongsi orang nak masuk ini lain yang baru-baru tengah sedap dalam ini lain. Kawan-kawan sendiri tu. Kawan-kawan sendiri kata seperjuangan sendiri kita tu macam nama lah. Yang satu ketika saya dengar sendiri dia orang tak nak berlakon daripada skrip saya dan arahan saya. Sampai macam gitu tu mesti kena. Tapi saya saya tak boleh buat. Orang tu tak nak buat. Yelah. Orang tu kalau tak ada usaha sahabat ambil skrip ini, orang tu tak nak buat. Penganjur tu tak nak buat. Sedih bila dengar macam ni. Yes. Sedih. Kawan baik tu. Ini kenapa tu? Iri dan kuasa. Ada seseorang tu dia ingin nak jadi kepala, nak jadi leader, jadi orang-orang semua akan dia jadi apa yang dapat, bukan kaya. Itulah. Naik turun, saya rasa naik turun dalam industri kita ni memang berbagai-bagai, dan saya faham sangat bila Abang Hussein tak nak anak Abang Hussein ini memasukinya secara mendalam. Saya juga begitu juga dengan anak-anak saya. Saya bilang diorang boleh di belakang tabir. Di belakang tabir tu sebenarnya boleh bertahan lebih lama daripada kita di depan. Kerana saya dah depan dan saya di belakang juga. Dan saya dapati bila kita ada kemahiran di belakang tabir itu, perjalanan dia jauh lah. Lebih jauh maksudnya. Kita tidak mengharapkan orang membawa kita di depan kamera. Kita sendiri buat rancangan kita sendirilah. Itu pandangan saya lah bang. Okey, gini tu Mi. Mungkin orang-orang angkatan baru ni mungkin yang pun tengah menonton rancangan ni. Diorang membesar bukan dalam zaman saya. Tapi saya respect dengan orang seperti Sir Jimmy. Macam saya jumpa sesiapa orang bawah ini legend lah, respect. Ibn Pandi Ahmad sendiri pun bukan orang sendiri pun respect. Pasal dia membesar dengan zaman kegemilangan kita tu. Jangan lupa saya pernah buat benda-benda baik. Kalau saya tak pernah benda baik, orang pernah cakap saya simpan. Saya tengok PRI show, saya simpan BCD. Bukan saya cakap. Orang-orang ni cakap kekuatan. Dan saya bekerja di Malaysia, program saya dapat buat kekuatan. Tapi ada juga setengah pihak yang dia rasa kita ni dah old school ke, itu hak dia. Sebab tu terima kasih, mudah-mudahan impian kita menjadi kenyataan. InsyaAllah. Saya nak buktikan macam yang saya buat macam perut, saya buat Keramat Barisan 3, pertama sekali dalam Singapura dakwah melibatkan ustaz. Pertama kali. Saya nak buat yang baru ni atas 100% kepala saya dan Sir Jimmy kerjasama dan kita casting pun kita akan fikirkan. Saya nak tengok bukan saya cakap mesti bagus, saya nak tengok InsyaAllah. kalau benda ni menjadi, bermaknanya saya masih saya percaya insyaAllah bang. Bila saya dah betul. melihat apa yang abang dah karyakan dan saya mahu terlibat samalah. Saya lihat ada kekuatan di situ dan insyaAllah lah kita nantikan bang. Itulah. Saya sebagai soalan saya terakhir bang, kerana ni macam dah 2 jam bang kita berbual. Abang tak perlu potong ya. tak, saya tak nak potong pun. Tak, saya ada 2 soalan terakhir untuk abang. Nasihat, selalunya saya dapatkan nasihat kepada semua tetamu saya untuk mereka yang sedang menonton, lebih lagi generasi social media bang, generasi internet. 2 soalan terakhir saya. Yang pertama, apa nasihat abang untuk mereka yang baru memasuki industri ini, industri media, lakonan, pembikinan video, rancangan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, nasihat abang untuk anak-anak muda secara umum dalam hidup. Okey. Tentang seni tentang seni. Kita kena faham. Saya kadang-kadang marah tau bila saya terlibat dalam apa-apa projek. Kalau orang nak cakap terus terang nak cakap pasal Suria, saya marah. Kadang saya warning, tolong kita nak pergi interview ke apa, jangan cakap-cakap pasal Suria. Pasal apa tu? Kita membesar daripada TV. Kita dilahirkan daripada SBC, TCS sampai Suria. Adakah kita sanggup nak cerita yang tak baik?
Tak usah. Kita kena fikir macam mana nak membangunkan. Kita kena fikir, tapi bagi pihak sana pula tu kena timbang lah. Mendengar. Komen ini boleh diterima atau tidak. Kalau komen yang baik. Jadi kita kena positif lah. Fikir yang baik lah. Ini saya kawasan seni. Yang kita dah ada satu TV station. Kalau kita bunuh, baru ni kita bunuh kita punya sendiri punya ni lah. Jadi jangan. Buat apa yang terbaik kita rasa boleh. Ini saya cakap pasal ini. Jadi pada pelakon-pelakon yang cuba nak terlibat dalam seni, saya baru-baru terlibat dalam seni pun, bila saya tengok nama Dini je keluar, saya pun mengamuk. Setan tu Mi. Tu setan namanya tu. Itu cabaran, boleh angkat tak? Kalau tak angkat janganlah. Kalau kita terangkat si orang ni dia berlakon, si orang ni apa gini, jangan. Dulu-dulu zaman-zaman kita ni, kita daripada watak kecil tu ada pergi pak pacar je. Orang ambil dan orang-orang itulah kadang-kadang dia membangun jadi nama yang besar pasal dia daripada bawah, daripada kecil. Jadi dia sedar diri lah sebenarnya. Perkataan kasar, sedar diri. Jadi sekarang banyak lupa diri. Jangan lupa diri. Bila kita lupa diri, kita dapat peranan yang besar. Bila kita dapat peranan yang kecil sebagainya, saya pernah, ini je peranan saya. Pelakon yang baik, dia tidak kira apa saja peranan yang dia bagi. Dia buat yang terbaik. Kadang-kadang orang akan puji, dia itu P4 walaupun kecil, best lah. Berkesan. Jadi itu kita kena fikir itu semua. Jadi bagi saya, kalau orang nak berkecimpung dalam bidang ni, nombor satu, ikhlas. Bila kita buat barang ikhlas, kita tidak akan merungut. Contoh payment lah. Katakan. Kita dah bersedia berapa dia bagi yang masuk dia akan boleh terima, kita ambil. Okey. Kita dah bersedia. Bila katakan alamak dia kasih macam gitu, kita dah bersedia, kita tidak akan rasa tertekan tu, dah marah pasal kita dah bersedia. Aku dah agak mungkin dapat paling kecil gini ya. Tapi kalau kita aku nak ini, aku perit, tak dapat, itu dia macam-macam mengamuk, cerita kat sana, cerita kat sini, dia sampai dengar kat orang tu tak nak pergi kita lagi. Macam mana kau nak berjaya? Itu daripada sudut bayaran. Daripada sudut apa sih? Watak yang dia bagi atau sebagainya. Kita kena ikhlas. Macam saya kata pasal make up, kena ikhlas. Dan kita jangan lupa tahu, setiap kali kita nak ambil orang punya bayar, orang mengundang kita je. Macam hari ni saya diundang, pada saya satu bayaran. Mungkin selepas saya dengan Sujimi punya projek ni, besok lusa orang tengok, Husin Saab, baru orang ingat, Husin Saab kita kena panggil lah. Bukan berlakon ke apa-apa. Ini yang kita nak. Bukan kita dah ingat. So kita ingat yang benda-benda baik je. Jangan ingat aku nak gini, aku nak, tak boleh. Jadi ikhlas ni daripada banyak barang. Bila kita ikhlas, jujur, tanggungjawab kita, disiplin kita nak kena jaga, datang tempat pada. Okey, sekarang contoh awak demand lah. Bila awak demand, awak akan kena demand balik. Betul lah? Betul. My rate is 1,000. Nak ke tak nak, tak kisah. Okey. Orang tu nak kita, sekali kau datang lambat, macam mana? Orang tu senang-senang nak maki tau. Ada pernah terjadi saya tak mention nama, pernah terjadi. Nama besar, ini datang show, guest of honor dah sampai. Dia belum sampai. Orang tu halau balik Halau balik tak apa, rezeki dah hilang. Nama buruk. Bila orang sebut dia, aku nak bikin projek panggil ini. Itu jangan terjadi dalam. Itu dia jauh jalan dia tu. Jangan terjadi dalam kehidupan awak sebagai anak seni, terjadi macam gitu. Bagi saya lah, kalau nak dalam ini bidang lah. Saya masih ingat kalau bila kita pasal payment dulu bang, dulu waktu saya buat radio ke, diorang panggil suruh baca berita ke apa, kita macam tak tertanya. Saya tak berani tanya. Sama saya. Saya nak tanya pun macam segan, nombor satu. Yang kedua, dah cukup bagus orang panggil lah. Macam itu saya ni. Sama dengan jiwa saya ni. Ada macam gitu. Sebab itu saya tak buat benda ni full time Saya tak buat benda ni full time. Pasal apa? Saya tu Singapura market kecil. TV station satu. Kita kena faham. Betul tak? Kita kena faham. Program tak banyak. Kita kena faham. Jadi kita tak selalu dipanggil, kita jangan marah.
Kalau kau nak harapkan duit daripada ini, memang payah. Keadaan. Jadi, saya kalau boleh berniaga lagi bagus lah. Boleh berniaga anytime, boleh pergi shooting. Saya lebih suka kerja tetap. MC pun ada gaji. Sakit pun ada gaji. Okay. Jadi bila kita kerja tetap, dapat kecil, dapat apa semua, kita tak tertekan. Okey, lagi satu ni, ini kita orang seni, kita kongsilah pada budak-budak kongsi. Sekarang masjid yang panggil. Okay. Masjid yang panggil tu, saya banyak kali dipanggil oleh masjid tu. Ingat masjid. Awak nak taruh harga ke? Kalau saya tak taruh harga tau, masjid. Yalah, betul. Saya tak taruh harga. Ini masjid tau. Walaupun masjid tu katakan gini, okay, berapa dia kasi, saya ambil lah. Saya ambil lah. Tapi ada juga bang, masjid yang saya pernah bekerjasama dengan satu masjid ni, betul-betul profesional bang. Dia letakkan harga kepada kita seperti dia dah tahu harga artis tu berapa. Jadi saya rasa macam impressed lah, macam bagusnya masjid ni, dia tidak mengambil kesempatan. Dia tak ambil kesempatan bang. Dia kata kita dah sediakan Sujimi, kita dah sediakan. Waktu tu dia panggil saya dengan Aina lah untuk adakan rancangan Selamat Pagi di sana. Dia kata, Sujimi, Aina, kita bayar awak macam gini. Okey. Saya cakap, saya terperanjat. Awak dah siapkan bajet ni. Bagus. Saya macam terkesan lah bila masjid juga siapkan bajet tau. Dia tak ambil kesempatan juga. Saya cakap pasal masjid ni, cantik ni. Pasal apa ini kena perlu tahu. Pasal Sujimi cakap sekarang, pasal kita nak berkongsi pada orang-orang yang nak berjinak dan bina ke masjid. Masjid sekarang, saya akan taruh terserah bajet awak. Kecil. Bila kita terserah, ikhlas tau. Ikhlas. Ikhlas bila dia kasih kecil je, mungkin bajet dia kecil. Kita pun tak merungut. Jadi bila tak merungut, Allah pun ini kita murah, tak tahu dari benda lain kan. Okey, katakan kita demand. Kita demand kalau dia ambil, dia akan rasa satu bebanan pada dia. Bajet dia lari banyak pasal kita. Nak kita dapat bagi yang baik. Dan mungkin dia panggil kita sekali je. Panggil sekali tak apa. Mungkin, jangan ada ini punya orang harga ni. Banyak tak dia tak cantik. Ini cakap masjid. Tapi kalau kita ikhlas, dia pun dia masjid pun. Takkan dia orang masjid pun nak. Cuma sekarang tak ada lagi lah. Kan tak ada. Kalau boleh jangan bila tak ada bajet, cari kita. Bila ada bajet, cari macam besar-besar punya nama. Itu pada saya tak cantik lah. Bila kita cakap pasal masjid balik ni, saya pernah ada orang luar panggil, bukan masjid, harga lebih teruk daripada masjid. Saya cakap apa tau? Masjid bagi aku gini ya. Betul kopi price lebih teruk daripada masjid tu. Ya Allah. Betul tak? Dia pula bukan tak ada bajet tu. Saya ketawa kerana benda tu dah berlaku kepada saya juga. Itulah. Tapi kita tak suka macam mengungkit abang. Macam orang nak kasih ambil je. Tetapi kadang-kadang kita heran pasal apa. Macam you cakap lah, ni lebih rendah daripada masjid. Ya Allah, sampai lupa value kita ni. Itu sampai dia. Lupa. Kita sedih kita bukan banyak sangat kan. Yalah. Saya punya ukuran begini bang. Kalau mereka masjid ke tidak, bukan masjid ke, jika mereka charge orang untuk masuk, itu bermakna dia ada bajet. Yalah. Ataupun dia akan ada bajet. Dia ada sponsor. Ada sponsor. Tapi kalau dia membuatnya dengan free, percuma, itu saya tak suka persoalkan. Kita bantulah kan. Tetapi kalau diorang dapat keuntungan juga, jadi tidak adil kalau dia tidak bayar orang-orang yang nak berusaha untuk mendapatkan hasil mereka lah. Betul. Dan kita sambung pula pasal apa tadi yang kedua tadi? Nasihat abang kepada anak-anak generasi muda dalam kehidupan bang. Dalam kehidupan. Untuk mereka menjadi orang yang berwibawa, yang berjaya, yang menyumbang kepada masyarakat. Okey, kita nak cakap pasal masa depan, kerja sebagainya. Itu bukan dalam kita punya perbincangan hari ini. Itu jauh lah. Pasal nak sekolah lah, nak capai ini. Kita cakap pasal seni jugalah untuk anak-anak muda. Sebenarnya anda semua beruntung bagi saya. Dan anda tidak ambil kesempatan yang ada pada anda semua, anda rugi besar. Contohnya, anda membesar dalam keadaan agak mewah dibanding kami ni dulu. Saya nak belajar sekolah, masuk ini pun susah. Kita tak mampu. Saya bukan membesar daripada keluarga seni.
sama Su Jimmy juga. Awak semua dilahirkan dalam keluarga yang bukanlah kaya tapi senang. Lepas tu kemudahan sekarang untuk mendapatkan pelajaran. Tak payah pergi mana-mana pun dapat pelajaran. Dan lepas tu pula mudah dapat pelajaran dan anda semua membesar dengan kehidupan yang bijak. Singapura ni negara bijak tau. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, kita tak usah negara bijak. Orang tahu orang Singapura semua bijak. Anda bijak. Cuma nak dengan tanah. Lepas tu pula government kadang-kadang ada pemerintah menyokong lagi untuk kita dapat pelajaran dalam bidang ini. Bidang ni. Yang untung sekali lagi besar ni, awak punya peluang ni luas. Ada social media, ada FB dan sebagainya. Kita tak ada. Kita kalau jual dekat tempat tu tak jual lah. Sekarang ada orang nyanyi gitu-gitu ni pun boleh popular. Tapi nak mendapatkan kejayaan tu kena usaha lah. Kena buat yang terbaik lah. Kena buat yang terbaik. InsyaAllah kalau awak usaha buat yang terbaik, awak tak payah jauh-jauh. Awak sendiri boleh buat awak punya program sendiri. Jadi bagi saya, kemudahan sekarang ni sangat banyak. Kemudahan daripada apa-apa sudut lah. Gunakan dengan yang baik lah. Guna baik. Dan kita jangan lupa, kita sebagai orang Islam, kita kena ingat pada Allah. Kena bermohon pada Dia. Dia yang akan boleh menjayakan kita. Membantu kita untuk berjaya. Itu kita jangan lupa sebagai orang Islam. Amin, tepat sekali. Terima kasih bang kerana sudi bersama saya dalam podcast di Hari Ayah ni. Saya banyak sangat belajar. Walaupun kita dah kenal dah lama, tapi banyak benda juga yang saya baru mendengarnya hari ini. Dan terima kasih kerana bawa macam-macam hari ini. Dan kepada anda yang sedang menonton, silalah like and share kepada sesiapa saja. Kalau belum follow Spotify di Hari Ayah, sila follow sekarang. Dan followlah YouTube channel saya dan juga Facebook dan Instagram. Dan nantikan usaha sama saya dan Abang Hussein Saban. InsyaAllah kita akan berkolaborasi bersama-sama dalam rancangan yang akan kita hasilkan dan kita akan keudarakan dalam platform saya ini, insyaAllah bang. Dan daripada saya sendiri, terima kasih kepada pihak Su Jimmy dan semua yang terlibat untuk menjayakan projek ini. Apa yang saya cakap tu tidak pakai skrip. Jadi mesti terdapat silap dan salah. Saya minta maaf. Apa yang saya ikhlas semua ikhlas. Tak ada ditujukan kepada pihak atau nama-nama yang tertentu, ikhlas untuk berkongsi ilmu, untuk kebaikan. Dan yang baik semua kita tahu semua daripada Allah. Yang silap, salah semua daripada kita hamba yang lemah. Dan saya rasa terus menyokong apa saja projek selain daripada dari ayah ni, apa saja projek yang dihasilkan oleh anak tempatan kita ni, kita kena sokong. Tepat sekali, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum.